Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita nak kena ingat, bila kita berbisik-bisik ini, ada orang dia bisik ni dia panggil dalam kategori al-ghibah. Ghibah wa takallum fi aradil mu'minin. Dia panggil ghibah ni mengopak celah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, sayyidina habibina syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى ومرضاته وقربه وثوابه. آمين. أما بعد. InsyaAllah kita beraktikaf dalam masjid ini kerana Allah SWT. Yang dihormati ahli jawatan kuasa masjid, hadirin muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini Allah SWT masih lagi panjangkan umur kita. Alhamdulillah, sihatkan kita, kuatkan semangat dan memberi ruang dan masa kepada kita untuk kita hadir ke rumah Allah SWT. Alhamdulillah, dan alhamdulillah selesai sudah kita solat berjamaah. Dan alhamdulillah sekarang ni kita akan sambung tadabbur ayat yang ke-9 surah Al-Mujadalah ataupun Al-Mujadilah, surah yang ke-58 ayat mempunyai 22 ayat. Dan insya-Allah pagi ni kita tadabbur ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Dua ayat 9 dengan 10 ni Allah SWT berfirman, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kita beriman dengan Allah SWT, maka kita kena menyahut, wahai orang-orang yang beriman, ya kami yang beriman, kami yang beriman. Kita kena menyahut kami yang beriman, ya Allah. Jadi idza tanajaitum,
Bila kamu mengadakan perbicaraan rahsia, makna berbisik-bisik. Bila kamu mengadakan perbincangan rahsia, bisik-bisik, fala tatanajau bil ithmi wal udwan. Jangan kamu berbincang-bincang, berbisik-bisik di atas perkara bil ithmi, perkara dosa, wal udwan, boleh jadi perseteruan, boleh jadi balah, boleh jadi perang, wa ma'siyatir rasul, dan jangan kamu berbisik-bisik, berbincang-bincang untuk buat maksiat, kepada Rasul. Permusuhan menderhakai Rasul. Jadi hak bolehnya kalau nak bincang, nak musyawarah, nak bisik, nak kacak senyap-senyap, nak dia panggil berbisik-bisik, watanajau bil birri wat taqwa, watanajau bil birri wat taqwa. Dan adakanlah perbincangan rahsia, iaitu dengan berbuat bil birri. Birri ini mana perkara kebajikan, wat taqwa, dan juga perkara takwa. Wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun, dan bertakwalah kamu kepada Allah, alladzi, yang mana Allah itu, ilaihi, kepadanya, tuhsyarun, kamu akan dikumpulkan, dimahsyarkan. Kita tengok lagi ayat 10, innaman najwa minasyaitan, hanya sahaja sesungguhnya berbisik-bisik itu datangnya daripada syaitan. Innaman najwa minasyaitan, syaitan ni dia suruh berbisik-bisik. Liyahzunal ladina amanu, untuk supaya apa? Supaya orang-orang yang beriman rasa sedih. Liyahzunal ladina amanu, supaya orang-orang yang beriman itu berduka cita dan sedih. Liyahzunal ladina amanu, supaya orang yang beriman ni rasa huzni, rasa sedih bila ada orang bisik-bisik depan dia. Walaysa bidarrihim syai'an illa biidznillah, dan sedikit pun tidak akan mendatangkan mudarat kepada mereka illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah hendaklah orang yang beriman itu serah diri. Jadi tuan-tuan semua, ini kalau kita duduk tiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita, idza kuntum thalathah fala yatanaja ithnani duna sahibihima fa inna dhalika yuhzinuhu. Jika kamu bertiga, kamu duduk tiga orang, janganlah yang dua ini berbisik-bisik, hidup bisik sosek dua ni. Duna sahibihima, tanpa seorang lagi, duk bisik dua ni. Fa inna dhalika yuhzinuhu, kerana bila perbuatan ni dibuat di hadapan orang yang ketiga tadi, kita duk bisik depan dia, maka boleh menyebabkan dia rasa sedih. Dia rasa mana duk kecek pasal kita kau. Jadi tuan-tuan semua, kita nak kena ingat, bila kita berbisik-bisik ni, ada orang dia bisik ni dia panggil dalam kategori al-ghibah. Ghibah wa takallum fi aradil mu'minin, dia panggil ghibah ni ngopak celah. Awak nak tahu tak dia tu kan, tu sebelah kita tu kan, bla 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 bla. Dia panggil kecek di belakang orang mukmin ini, perihal orang tu, orang ni sababuha syaitan. Sebabnya dia panggil hasil, dia panggil bisikan daripada syaitan. Jadi qala al-arifun, orang yang arif billah, ada berkata, min asbabi su'il khatimah indal maut,
Di antaranya sebab dia panggil mati dalam keadaan buruk, dia mati dalam keadaan tidak baik, dia panggil su'ul khatimah, mati dalam keadaan buruk. Ini ketika nak mati itu Allah Ta'ala matikan dia dalam keadaan buruk, ialah sebabnya al-khawd fi a'radil mu'minin. Kenapa dia? Kerana dia adab cakap, dia duduk cara pasal orang, berkaitan dengan orang mukmin, dia mencela, dia mengumpat, dia mengeji, dia mengata. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, idza kuntum salasah, bila kamu ada duduk tiga, fala yatanaja isnani duna salis illa bi'idnih, maka janganlah dua orang ni berbisik tanpa yang ketiga, illa bi'idnihi, kecuali dengan izin dia. Hak ketiga ni kata tak apalah, lama kecil lah dua tu, kawan tak masuk sekali pun tak apa. Fa inna zalika yuhzinuhu, kerana demikian itu boleh membuatkan dia jadi sedih. Jadi contoh semua Nabi juga diadu. Kita dengar ada cerita kemari, bahawasanya orang beriman ni dia rasa tak seronok bila mana ada orang Yahudi duduk bisik dua-dua tu. Duduk bisik ni cerita sambungan daripada kemarin lagi lah, ayat yang sebelumnya. Jadi kita nak kena beringat-ingat lah, jangan kita duduk bisik sosek. Kalau nak bisik, nak kecek, watanajau bil birri wat taqwa. Kita nak berbisik-bisik, nak bermusyawarah, nak berbincang-bincang benda baik dan benda takwa. Jadi kalau kita kata AJK Masjid buat kelompok masuk dalam bilik musyawarah, musyawarah dia tu musyawarah di atas apa? Mestilah AJK Masjid ni musyawarah di atas bil birri wat taqwa, birri wat taqwa. Mestilah AJK Masjid ni bila dia duduk masuk dalam bilik, dia buat musyawarah. Jadi mestilah dia ni di atas, orang panggil musyawarah dia tadi bil birri, dengan benda untuk nak buat kebajikan, musyawarah untuk nak kebajikan, wat taqwa untuk nak menghasilkan takwa. Jadi waktu tu kita tak boleh nak kata apa, kita tidak AJK tak payah nak masuk dalam musyawarah. Jadi bila musyawarah sudah diputuskan, kita terima sahaja dengan hati yang redha, sebab kita telah melantik mereka jadi AJK. Ada orang ni di luar dia tak setuju, keputusan dah sudah keluar dah, kerja dia letak je, kerja dia letak kat tu, letak kat ni, nak porak-poranda ke ada di masjid-masjid. Satu buah masjid tu bila di musyawarah, keputusan musyawarah, kapek nak ambil kapek warna hijau, kapek raudhah, kapek hijau. Lepas tu bila keputusan musyawarah dah keluar, bagi tahu kepada orang yang nak menderma kapek ni, jadi orang lain masuk campur. Dia kata warna hijau ni, dia kata orang pah, orang pah nak hijau ni. Kita ni tidak pati pah, dia kata. Kita tak setuju, kita nak warna biru kapek. Pening orang nak derma ni. Sebenarnya hijau tu bukanlah hijau pah, hijau tu hijau raudhah. Jadi bila kita politik ke benda ni, dia panggil punah rana. Akhir sekali masjid ni dia kapek dia warna coklat, warna koko. Sepatutnya warna hijau raudhah tu. Tuan-tuan semua, kalau kita pergi ke Masjid Nabawi, kita akan tengok kapek dia di raudhah ni, dia berlainan, menandakan itu adalah kawasan raudhah. Jadi banyaklah kapek-kapek sekarang ni di masjid-masjid tempat kita ni pakai kapek raudhah ni. Jadi apa masalah orang luar nak masuk campur dalam keputusan muktamad
yang dimesyuaratkan oleh AJK Masjid kan. Jadi keputusannya AJK Masjid ni dia tidak boleh tak boleh nak tukar dah bila keputusan, kecuali minta persetujuan daripada ramai-ramai buat mesyuarat semula. Tadi dia panggil jadi punah lah. Orang panggil AJK tadi tidak berpendirian, tak ada pendirian. Bagi hamba tak ada pendirian. Tu email yang turut telunjuk orang luar yang tidak terlibat dengan mesyuarat sekali tu nak kucak-kacik ke keadaan. Jadi bagi hamba itu tak baik lah. Baik tuan-tuan semua, Allah SWT ajar kita kalau kita ada mesyuarat, nak bincang, nak bisik, watanajau bil birri wat taqwa. Kalau ada orang bisik dengan kita, awak nak tahu dah orang ni bla 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 bla, kita tolak selalulah. Kerana itu adalah innaman najwa minasyaitan. Itu adalah bisikan daripada syaitan. Syaitan yang mula mencetuskan supaya kita ni rasa benda tu benda tak ada apa. Sedangkan bila kita dah sentiasa dengan dalam keadaan ribah, dalam keadaan dia panggil menyakitkan hati orang Islam yang lain dan mengupak dan sebagainya, ini penyebab kepada su'ul khatimah indal maut. Baik, terusnya kita masuk kepada ayat yang ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Juga diseru kepada orang yang beriman, kita yang beriman. Amanna billah, amanna bir rasul, ataupun amanna bi Muhammad, kami beriman dengan Allah dan juga Rasul, kami beriman dengan Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum, apabila dikatakan bagi kamu, tafassahu fil majalis, bila dikatakan bagi kamu, lapangkanlah tempat duduk di dalam majlis. Fafsahu, maka lapangkanlah, hendaklah kamu lapangkan. Fafsahu, bila kamu lapangkan, bila diarahkan kepada kamu supaya lapangkan, buka ruang, buka ruang. Dia ada cerita di sini. Yafsahillahu lakum, bila kamu fafsahu, bila kamu buka ruang tadi, nescaya yafsahillahu lakum, nescaya Allah lapangkan, rahmatkan bagi kamu. Wa idza qila inshuzu fanshuzu, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka hendaklah kamu bangun berdiri. Yarfa'illahu alladhina amanu, nescaya Allah Ta'ala meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu. Dia beriman pada Allah SWT. Bila Nabi suruh berdiri, dia berdiri. Dia berdiri. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah Ta'ala akan mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman di kalangan kamu. Walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang berilmu pengetahuan itu beberapa darjat. Allah Ta'ala akan tinggi kedudukan orang beriman, beriman dengan Allah, Rasul dan dengan 6 perkara ni dan juga orang yang mempunyai ilmu. Sebab itulah tuan-tuan semua, kita ni kena belajar walaupun kita tidak ada kedudukan di sisi manusia, tetapi di sisi Allah SWT itu Allah Ta'ala akan angkat tinggi darjat bagi orang yang belajar. Utul ilm, wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah SWT Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi di sini tuan-tuan semua Allah Subhanahu wa taala bawa turun ayat ni, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu. Kenapa Allah Ta'ala bawa turun ayat ni? Dia ada cerita di sini. Di sini ayatnya Allah Ta'ala menegah
orang-orang mukmin. Nahallahu ta'ala al-mu'minin amma yakunu sababan lit-tabaghut wat-tanafur wa huwa at-tanaji bil ismi wal 'udwan wa ma'siyatir rasul. Jadi tuan-tuan semua, di sini Allah SWT nak supaya kita orang beriman ni jangan bala, jangan tak puas hati. Ini bila berada dalam satu-satu majlis ni, cerita dianya, ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum, wahai orang yang beriman, apabila dikatakan bagi kamu tafassahu, wa sababu nuzuliha, sebab nuzul, sebab turun ayat ni dia ada cerita dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukrimu ahla badrin minal muhajirin wal ansar. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni amat-amat menghormati, memuliakan ahli-ahli Badar. Ahli-ahli Badar ni orang yang terlibat dalam peperangan Badar. Nabi sallallahu alaihi wasallam amat-amat menyanjungi, memuliakan. Sebab apa? Sebab pengorbanan mereka sanggup turut serta dalam peperangan Badar. Perang ni siapa berani weh? Kalau hati tidak sungguh tawakal pada Allah, berat ni, mati. Depan tu mati, kalau pergi tak kena buat, mati ataupun menang. Tu je dua. Jadi dalam peperangan Badar ni, jadi ahli-ahli Badar dia panggil, antara orang Muhajirin dengan Ansar, Nabi sallallahu alaihi wasallam yukrim, memuliakan. Faja'a nas minhum, maka datanglah di kalangan mereka tu beberapa orang. Minhum nas, makna orang, minhum di kalangan ahli Badar. Yauman, pada satu hari, wa qad sabaqu ilal majlis, mereka mari dalam majlis, tiba dalam majlis. Faqamu hiyalan Nabi sallallahu alaihi wasallam fasallamu alaihi, maka mereka ni berdiri berhadapan dengan Nabi. Bila Nabi duduk, contoh Nabi duduk sini, mereka masuk tu sama betul dengan Nabi. Bila masuk sama betul dengan Nabi ni, fasallamu alaihi, maka mereka bagi salam kepada Nabi. Faradda alaihi salam, dan Nabi pun jawab salam mereka. Thumma sallamu alal qaum, kemudian mereka sallimu alal qaum, kemudian mereka salim, bagi salam kepada orang ramai. Assalamualaikum semua. Mula-mula assalamualaikum wahai Rasulullah. Nabi jawab assalamualaikum warahmatullahi. Mereka pun bagi salam, assalamualaikum semua hadirin semua. Faraddu alaihim assalam, dan mereka orang ramai pun jawab salam mereka. Summa sallimu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka bagi salam kepada Nabi. Faradda alaihim, Nabi jawab salam. Summa sallimu ala alqaum, kemudian mereka bagi salam pula. Jadi berapa kali dah? 2 kali bagi salam Nabi. Mula-mula sekali Nabi jawab, lepas tu bagi salam kepada orang ramai jawab semua. Lepas tu tak lama dia pun bagi salam pula kepada Nabi, assalamualaikum ya Rasulullah. Lepas tu mereka pun bagi salam pula, assalamualaikum semua hadirin semua, assalamualaikum. Faradu alaihim, maka semua pakat jawab salam. Thumma qamu ala arjulihim yantaziruna ayyuwassi'a lahum, maka dia pun duduk tunggu belakang. Orang ramai penuh ni, dia duduk tunggu belakang, duduk belakang orang. Dia duduk tunggu mereka ni lah, duduk tunggu ni, harapannya adalah orang bagi ruang. Ada orang bagi ruang, duduk tempat ni ramai penuh dah orang ni. Dia tak ada nak nampak, nak kesok, duduk kekong belakang. Wak tak reti. Supaya kita naik bas, kita naik komuter ke, kalau kita tengok iklan-iklan tu, orang mengandung, wak tak tahu belakang kamu mengandung, siapa suruh mengandung lah mu, aku tak beri tempat aku. Awak pejam mata, awak tidur, sepatutnya kena utamalah kau orang lagu ni, OKU dan sebagainya, orang tua. Falam yafsahu, semua tak bagi ruang. Tak bagi ruang belakang tebel-tebel bagi ruang. Jawab dia, kita pula jadi speak pula. Fikir lagu tu lah tu sahabat-sahabat semua ni. Wa syaqqa dzalika ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi pun rasa susah hati lah.
Rasa sepit dada Nabi tengok keadaan Allah. Nya tak bagi ruang. Nya tak faham ni. Patut-patut bagi ruang kesok-kesok lah sikit. Itulah harapan Nabi. Faqala liman haulahu. Maka Nabi pun Nabi royak lah. Nabi sound sikit. Min ghairi ahli badrin. Hok duduk ramai-ramai ni bukan ahli badar. Hok mari tu ahli badar. Hok tu Nabi mulia lagi. Qum ya fulan wa anta ya fulan. Bang awak je bang awak bang. Nabi tunjuk bang awak bang. Dia ni dah ahli badar dah, kena bang. Fa aqama minal majlis biqadri ulaika an-nafar alladhina qamu baina yadayhi min ahli badar. Maka bangunlah sore tadi yang ditunjuk oleh Nabi. Jadi mereka ni bangun yang ditunjuk oleh Nabi bangun. Fasyaqqa ala dzalika min man uqima min majlisihi. Maka rasa tak puas hati Nabi suruh bangun. Dia tu mari lewat. Kita ni hok duduk mari lama dah ni, tiba-tiba Nabi suruh kita bangun. Boloklah lah. Wa arafa an-nabiyyu al-karahata fi wujuhihim. Maka Nabi pun tengok muka masa cetung dah lah. Muka cetung Nabi tengok aku suruh dia bangun dan sani, muka lain dah lah. Lain dah lah. Jadi berubah dah muka hak Nabi suruh bangun tadi. Maka di sinilah disebut dalam cerita, di sinilah peluangnya orang munafik ambil peluang kutuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad lagu tu perangai. Rasulullah lagu tu perangai. Tidak nak merai. Orang mari lewat duduk. Orang hok mari awal dia suruh bangun. Nabi ni sebabnya hok mari tu ahli badar. Fa anzalallahu hadhil ayah. Maka Allah Taala buat tu ayat ni. Ayat ni. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kamu tafassahu fil majalis, lapangkanlah tempat duduk di dalam majlis, hendaklah kamu fafsahu, hendaklah kamu lapangkan, bagi ruang. Wa idza qila syuzu fanshuzu, bila mana dikatakan kepada kamu berdiri, bangun fanshuzu, maka bangunlah. Maka bila kamu bangun tadi menunjukkan kamu ni beriman kepada Rasul. Maka bila kamu ni orang beriman pada Allah dan Rasul, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maka Allah Taala akan angkat kedudukan kamu orang beriman dengan Allah dan Rasul. Bangun selalu. Tak ada kata apa-apa kata, bapa Nabi Rasulullah suruh hamba bangun, hamba mari awal. Tak ada kata begitu. Bangun selalu. Inilah Allah Ta'ala akan angkat kedudukan kamu sebab kamu beriman dengan taat kata Nabi, taat kata Rasul. Dan juga hok mai ramai-ramai, hok mai ngaji ni, hok mai duduk dengar hok Nabi duduk royak ni, susun penuh, tak sebagainya. Masing-masing nak orang panggil, nak tak ada telinga, nak dengar. Maka kamu dapat ilmu. Bila kamu dapat ilmu, maka Allah Ta'ala walladzina utul ilm, juga Allah Ta'ala akan angkat orang yang mana ada ilmu, ngaji. Darajat, beberapa darjat, banyak darjat, bukan satu darjat. Waqilah, dan juga diceritakan, nama bacalah juga sebab nuzul ni, dia panggil asbabun nuzul, sebab tu ayat ni. Itu yang pertama. Dan dalam riwayat lain diceritakan waqilah, ada ulama kata nuzilat fi Thabit bin Qais bin Shimas. Diturunkan ayat ini berkaitan dengan Thabit bin Qais. Hok berdiri tadi, hok duduk berdiri caca itu Thabit. Wa dzalika annahu dakhala al-masjid. Dia Thabit ini dia masuk dalam masjid. Wa qad akhadha al-qaum majalisahum. Dan orang sudah duduk ramai-ramai ni, sudah ada tempat masing-masing. Wa kana yuridu al-qurba min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dia ni mari-mari, dia ni nak mari duduk dekat Nabi. Sebab apa? Lisamami alladhi kana fi udhunaihi, kerana dia ni ada masalah telinga. Dalam itu bukan ada speaker mikrofon lagu ni.
Jadi dia ni duduk jauh dengan Nabi ni, dia ada masa ada tulis sikit, pekok sikit. Jadi dia duduk main perapat. Dia perapat fawassa'u lahu, maka orang ramai pun bagi ruang kepadanya, hatta qarba min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia pun boleh masuk dekat, mari dekat dengan Nabi, boleh mari orang bagi ruang kan. Thumma dayaqahu ba'dhum, kemudian jadilah orang panggil bila dia mari teruk duduk rapat-rapat dah dengan Nabi ni, rasa sepik lah wajara bainahu wa bainahum kalam, maka berlakulah orang pun kecek dah lah, bla 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 bla, apa ni mari lewat dan tiba-tiba mari lakoh-lakoh orang, mari nak duduk dekat dengan Nabi Jadi itu semua fal ibratu bi umumil lafzi, maka ibrah mana pengajaran dengan umumnya lafaz, la bi khusus sabab. Bukanlah bila mana Allah Taala waktu ayat ni untuk majlis Nabi saja dak, bukan majlis untuk hari itu saja dak. Ni dia panggil umum, fayatanawal ayyi majlis kana, maka termasuklah bila mana Allah Taala sebut idza qila lakum tafassahu fil majalis, apabila dikatakan bagi kamu tafassahu fil majalis, buka ruang, lapangkan mana-mana majlis lah, sawa'un kana majlis ilm, sama ada dalam majlis ilmu, atau zikrin, ataupun majlis zikir majlis zikir, majlis ngatik ke tahlil ke zikir atau salatin, ataupun semayah Jumaat lah terutamanya atau qitalin, ataupun dalam saf peperangan tiba-tiba mari menyelit, nak mari pergi perang juga, bagi ruang kepada dia, atau ghairi zalik, ataupun selain daripada demikian itu jadi tuan-tuan semua, apa hasil dia bila mana kita bagi ruang, bila kita bagi ruang kepada orang, disebut di dalam ini, dalam tafsir hasyiah ni, hasyiah Sawi disebut yafsahillahu lakum, Allah SWT akan bagi ruang kepada kamu, lapangkan kepada kamu, iaitu fil jannati, di dalam syurga ai, fid dunya wal qabri wal qiyamah, dalam dunia ni Allah Taala akan balas selalu dah. Bila kita bagi orang panggil bertasamuh, bertoleransi, kita bagi ruang kepada orang-orang nak duduk juga, kita pun bagi ruang, kesoklah tak apalah kita sepit-sepit sikit, tak ada hal, biar pakak boleh dengar belakang, boleh duduk belakang, boleh hadir belakang, terutamanya contoh semaya Jumaat, majlis ilmu. Kalau majlis ilmu ramai-ramai, bila hadirin ni ramai, orang ramai, contohlah contoh kita kata Ustaz Zahidrus mari ramai tu bonoklah tu. Jadi kalau ada orang mari nak duduk sebelah kita kat, boleh kita kesoklah. Tak kira lah, itu contoh lah. Maka Allah Ta'ala yafsahillahu lakum ni, Allah Ta'ala akan buka ruang bagi kamu, lapangkan bagi kamu ketika kamu berada di dunia, wal qabri, ketika kamu berada dalam kubur, wal qiyamah, dan ketika berada hari kiamat akhirat esok. Jadi tuan-tuan semua banyaklah kelebihan dia. Jadi tuan-tuan semua, ini pengajaran kepada kita bahawasanya sebenarnya bila kita bagi ruang tolong orang-orang dalam keadaan orang panggil berharap nak dengar juga, duduk dalam majlis berharap nak dapat ilmu juga, maka kita pun bagi ruang kepada dia. Maka tuan-tuan semua sebenarnya dia di sini Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi ruang kepada kita kelapangan ketika kita berada di dunia, dalam kubur dan di akhirat nanti. Ini di antaranya. Ada peribahasa sebut, biarlah duduk bersempit-sempit
Biarlah duduk bersempit-sempit, asalkan hati sama-sama lapang. Duduk sepit-sepit tak apa, asalkan hati kita ni rasa lapar belaka. Hok tak boleh duduk jadi boleh duduk. Terutamanya semaya Jumaat lah. Semaya Jumaat bila orang mari kita duduk mari awal dah, tiba-tiba dia mari, dia tak ada ruang, dia pun duduk depan kita. Depan dia tu ada orang dah dalam saf, kita duduk dalam saf juga, tiba-tiba dia mari duduk depan kita. Rasa guana rasa bakar perut ke? Dia ni putih kok kan. Dia tik lengo kan. Ni kita mari tak ada lagi, tiba-tiba dia mari nyepang depan kita. Tak apa, bagi ruang. Kejap lagi bila kau iqamah, adalah ruang-ruang tu. Sekarang ni sebabnya duduk selo belakang. Lepas ni bila bangun tu dia cari ruang tu makin boleh masuk. Jangan ada orang-orang ni dia marah. Mari orang Arab ni tu atas semua, kalau hamba ingat mengaji dulu, kita ni mula-mula siapa tanah Arab ni berasa nak marah sama. Dia mari dan Jumaat tu, dia mari tu dia lakuh kepala kita. Pokok kita tak ada lakuh kepala sini, cuek sikit, minta lalu sikit. Kita cuek sikit, olor tangan tu tanda kita ni melemah lembut. Arab tak ada olor-olor tangan ni, kau atas kepala. Kau atas kepala kita lakuh tu, pegang kepala kita lakuh, gedung. Tak ada. Ni Universiti Al-Azhar. Ni Universiti Al-Azhar ni kalau Universiti lain pun tak tahulah. Hak ni biasa juga berlaku. Bila kita masuk dalam kuliah, kita koh belakang koh tinggi. Koh belakang koh tinggi, doktor duduk bawah tu. Pensyarah duduk bawah tu. Kita duduk mengaji. Jadi bila depan penuh. Contoh dia nak masuk. Alik sana kos penuh. Tiba-tiba alik ni ada ruang. Alik sana penuh. Lagu mana cara dia nak mari? Dia nak mari nak besar kat belakang kita nak ni. Dia besar. Tak muat kat belakang ni. Dia lakuh atas meja ketung. Jijuk atas meja. Tung. Lakuh. Mari duduk sebelah kita ni. Lalu kat depan ni. Ganah lagi. Kalau kira nak balah, gocoh. Mula teh gocoh. Jadi tuan-tuan semua, maka Allah SWT buat turun ayat ni supaya jangan kita timbulkan masalah. Jangan kita kecil hati, jangan kita kecewa kerana besarnya kelebihan yang Allah Ta'ala janjikan. Wa idza qila syuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Ini menunjukkan bahawasanya kita ni orang beriman pada Allah dan Rasul. Kita kena bagi ruang. Ni ayat dia ni. Ya, ayat ke berapa tu? Sebelah. Maka masuk ayat yang ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitumur rasul. Kita berhenti situlah. Insya-Allah esok hari kita akan sambung ayat ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul. Bab masalah nak uji keimanan pada masa itu, bagi orang yang berkelapangan, bagi orang yang berkemampuan, dia kena hulurkan sedekah. InsyaAllah kita tengok esok lah. Kita tengok esok sebab ada perbahasan juga di sini berkaitan ayat 12 ni. Jadi hamba rasa kalau hamba teruh jadi panjang lebar lagi, jadi hamba rasa sekadar tu dululah membalai untuk pagi ni. Jadi insyaAllah kita sambung esok ayat ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu. Wallahu alam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.